sekarang ni saya nak bertemu ramai dengan seorang juri profesional kan. Okey, boleh kenalkan diri tak bang? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Nizam daripada Pulau Pinang. Oh, daripada Pulau Pinang. Okey bang, mungkin abang boleh sharekan sedikit tips lah kepada sekarang ni beta semakin meluas yang dekat Malaysia kan. So mungkin abang boleh sharekan sedikit tips apa kesalahan yang dilakukan oleh player-player baru kan. So maybe melalui diorang menonton channel ni kan, so diorang tahulah. So diorang boleh avoid daripada buat kesilapan yang big mistake lah. So mungkin abang boleh sharekan sedikit lah bang. Okey, sekarang ni pukul 12:30 malam dan kita baru habis penjurian untuk jom beta competition di Johor. And then secara keseluruhannya ada beberapa tips yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan yang berminat untuk menyertai pertandingan ikan hiasan ni, ikan laga hiasan. Yang pertamanya kita tengok apabila kita berminat nak masuk pertandingan ni, kita kena dia bila ada pertandingan akan keluar senarai kategori. So kita kena pilih kategori yang betul. Kita kena pastikan kategori yang kita nak masuk. Kemudian kita groom ikan untuk kategori tersebut. So kadang-kadang kita tak tahu ikan kita ni kategori mana. Bila kita tak pasti masuk kategori mana, kadang-kadang dia tersalah kategori. Bukan ikan tak cantik, tapi ikan bertanding di tempat yang salah, di kategori yang salah. Salah kelas. Salah kelas. Kadang-kadang kalau macam untuk ikan yang kita kata yang berubah warna, waktu kecil kita kata dia cantik, kita gerung-gerung, color dia bertukar. And then kita jadi tak tahulah nak masuk kelas mana. And then kita simply letak dia dalam AOC dan sebagainya. Ini adalah antara kesalahan yang orang kata apa, yang basic lah. So kaji dulu kategori yang dipertandingkan, kemudian baru kita tengok ada tak ikan kita yang sesuai dengan kategori-kategori yang dipertandingkan. Okey, yang keduanya, sewaktu bench in, kita akan nampak para peserta memasukkan ikan ke dalam balang-balang yang disediakan. Okey, setengah peserta akan bawa garam and then ubat-ubatan dan sebagainya. Ada setengah mereka berfikiran atau berpendapat lagi banyak ubat yang dibubuh, ikan akan orang kata perform lah. Tapi ini adalah salah faham. Kadang-kadang kita ingat kita campur 2-3 ubat. Kita campur contohlah flare, AOG lah apa, waktu nak bertanding tu. And then ikan jadi kadang-kadang jadi terkejut. Terlampau banyak ubat yang dicampur ataupun terlampau banyak tadi saya tengok terlampau banyak garam yang dibubuh. So kadang-kadang ikan jadi terkejut dan tak biasa dengan keadaan tu, menyebabkan ikan tak dapat perform sewaktu penjurian dilakukan. Oleh itu kita kena selalunya para peserta ni dia suka groom ikan menggunakan black water ataupun air ketapang. And then bila pertandingan kita menggunakan air yang jernih, clear water. Sebab tu selalunya seminggu ataupun 2 minggu sebelum pertandingan biasakan ikan kita dengan air yang jernih. Kadang-kadang kita rendam pekat-pekat dalam air ketapang, black water, and then terus datang ke tempat pertandingan. So kadang-kadang ikan terkejut. Ikan terkejut ni dia tak dapat perform lah. Sebab dalam konsep pertandingan ni kita mencari ikan yang paling kurang kesalahan, bukan yang paling cantik. Ada je ikan yang cantik, tapi masalah dia waktu penjurian dia tak perform. Ataupun tadi waktu kita buat penjurian dia salah kelas. Dan lagi satu, waktu kita buat penjurian saiz dia tak kena dengan kelas yang dia masuk. Apabila keluar poster pertandingan ada kategori dan disertakan sekali untuk kategori itu saiz ikan tu besar mana. Saiz ni penting sebab apabila saiz tu tak menepati kelas ataupun kategori tersebut, ikan ni terpaksa kita ketepikan. Jadi rugilah. Sebab tu kita kena check kategori yang betul, and then kita kena pastikan saiz ikan kita betul, dan jangan buat benda pelik-pelik. Kalau ikan kita tak biasa guna produk satu produk tu, tapi bila datang pertandingan kita bubuh macam-macam produk, nanti takut ikan kita tu terkejut dah. So ini adalah benda yang asas. Bukan ikan tuan-tuan tak cantik, tetapi disebabkan kesalahan kecil macam ni menyebabkan ikan ni tak dapat nak tunjukkan kemampuan dia, kebolehan dia.
Okey bang, mungkin abang sebagai juri kan, mungkin abang boleh sharekan sedikit tak? Macam abang cakap, bila letak banyak sangat produk, benda tu akan efekkan ikan macam tak boleh nak flare apa semua tu kan. So macam benda yang basic apa yang macam pendapat abang untuk untuk satu SU tank tu, apa yang kita, benda basic yang dah bubur dah cukup dah bagi pendapat abang lah. Okey, selalunya kalau di tapak pertandingan, organizer akan sediakan air. Selalunya air ni telah dinyah klorinkan. So telah dinyah klorinkan. Kadang-kadang apabila player datang, dia tambah lagi anti klorin. Anti klorin ni dia anggap lagi banyak anti klorin dia bubuh lagi bagus. Padahal yang ni bahaya. Cukup kalau kita nak tambah anti klorin tu setakat 1 atau 2 titik. Kemudian kita masukkan sedikit garam, secubit je. Ataupun kalau kita nak tambah mineral dan sebagainya, kita bubuh sikit saja. Sebab tadi saya tengok ada garam yang masih tak larut. Maksudnya masih dalam keadaan biji dalam tank-tank tu. So kita tengok ikan duduk di bawah, ikan tak mau berenang, ikan tak mau flare. So walaupun kita dah bagi peluang 2-3 kali tapi ikan tak mau flare. So sayanglah, ikan cantik tapi kita tak dapat nak menilai dia sebab tak dapat perform. Wah, baik abang. Seriously I sangat teruja lah. Yelah, sebab every time saya pergi tanya soalan pun baik kelas kan. Tapi ini saya rasa dah cukup benda basic Kalau kita tak dapat perform dekat benda basic ni pun, so walaupun ikan kita cantik macam mana pun, betul lah macam kau. Okay, mungkin abang boleh sharekan lagi satu tips tak kepada player di sana kan. Okay, contoh kalau diorang dah menepati dengan syarat ni kan, mungkin lagi satu step tu kalau diorang follow, maybe chances untuk menang tu tinggi. Mungkin boleh sharekan sedikit tak? Okay, so apabila benda-benda ni kita nak datang bawa ikan kita, pastikan ikan kita tu dalam keadaan normal. Maksudnya ikan kita ni, yang pertamanya, ikan kita ekor dia tak koyak. Sebab tu kita kena train ikan kita ni biasa dengan perubahan air. Kena train dia. Sebab kita takut apabila kita handling daripada rumah datang ke tapak pertandingan kan, ikan tu ekor jadi koyak. Sayang lah. Kita pula dah tahu ekor koyak, kita masukkan juga, lagi sayang. So pastikan ikan ni normal. Normal tu maksudnya ekor dia tak koyak, dia tak pukul, badan dia tak bengkok kan. Lepas tu mulut dia boleh terbuka, insang dia boleh terbuka elok. Kadang-kadang kita bawa ikan tu yang kita kategorikan sebagai cacat, kita terpaksa ketepikan. Jadi rugilah. Bawa ikan yang normal dan sihat, supaya ikan ni boleh berjuang. Okay bang, thank you so much abang. Ni saya rasa benda yang basic tapi banyak player yang di luar sana melakukan kesilapan kan. So diorang kalau dapat korektifkan benda-benda yang paling sulit ni, so chance untuk diorang menang tu tinggi bang. Ya betul. Orang kata baru ada fight. Okay. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih abang kerana sudi meluangkan peluang ataupun masa dengan saya kan sebentar. Okay bang, itu saja. Okay, baik. Terima kasih.